Pengurusan bilik darjah bagi seseorang guru sememangnya teramat penting selain mengajar dan mendidik murid. Jika seseorang guru berjaya mengurus bilik darjah dengan sempurna, maka proses pengajaran dan pembelajaran boleh ditafsirkan sebagai berjaya. Namun, jika gagal, ia mampu memberi impak negatif kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, mari kita lihat perbincangan kajian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada penonton setia Nasi Lemak Teh Obeng. Jadi pada hari ini 6 Julai hari Isnin, seperti biasa kita akan bincangkan tentang topik pendidikan. Jadi bersama saya pada hari ini saya membawakan 5 orang panel yang mahir tentang dunia pendidikan. Jadi saya akan kenalkan panel yang pertama iaitu Datuk Nazihah daripada Kementerian Pendidikan Negeri Perak. Apa khabar Datuk? Oh, baik, Alhamdulillah. Terima kasih menjemput saya. Okey, Datuk, ini kali kedua Datuk menyertai program Nasi Lemak Teh Obeng. Ya, betul. Okey, Datuk. Okey, saya seterusnya akan memperkenalkan panel yang kedua iaitu Puan Syuhairah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih juga kepada Nasi Lemak Teh Obeng kerana menjemput saya. Okey Puan, saya nak ucapkan juga tahniah kerana telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang selama 8 tahun bekerja sebagai seorang guru di SMK Kota Baru. Tahniah Puan. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan panel yang ketiga iaitu Puan Noh. Ya, apa khabar Puan Noh? Alhamdulillah, saya pun sihat-sihat belaka. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan Convent iaitu Puan Raslinda. Apa khabar Puan? Oh, nampaknya internet di sana tidak cukup kuat ya. Okey, saya akan teruskan dengan panel yang kelima iaitu Mazlin. Apa khabar Mazlin? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya. Untuk pengetahuan penonton semua, Mazlin adalah seorang pelajar tahun akhir yang sedang menjalani melakukan kajian tentang pengurusan bilik darjah. Jadi Mazlin, saya nak tanya kepada awak, bagaimanakah kajian ini dapat dijalankan sepanjang pandemik COVID-19 ni? Kajian seperti yang semua tahulah kan, waktu pandemik COVID-19 ni kita tak boleh pergi ke sekolah, tak boleh menjalani kajian lapangan. Jadi saya dan ahli kumpulan saya memutuskan untuk membuat temu bual semua interview ke semua melalui online. Jadi saya menggunakan sebagai medium utama. Okey, saya yakin semua orang juga sedang mengalami yang mana agak susah untuk kita menjalankan kajian secara langsung. Okey, terima kasih Mazlin. Saya akan teruskan dengan topik kita pada hari ini yang mana saya akan ajukan kepada Puan Noh. Jadi Puan Noh adalah seorang guru kelas di SMK MUA yang telah pun beriman selama 2 tahun. Jadi Puan, sebagai seorang guru kelas, jadi apakah sebenarnya peranan guru di dalam pentadbiran sesebuah kelas? Terima kasih saudari atas soalan tadi. Okey, peranan guru di dalam sesebuah kelas. Guru ni dia adalah sebagai pembimbing, penyelaras ataupun facilitator di mana pengurusan bilik darjah yang berkesan ia akan membentuk keupayaan guru tu dalam memperbarui bilik darjah tersebut untuk mewujudkan persekitaran yang lebih efektif dan efisien bagi sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, daripada segi mana? Ada daripada segi persekitaran pembelajaran yang kondusif ni dia membantu untuk
memberikan murid tu lebih fokus dalam kelas supaya ia dapat merangsang minat murid tu untuk terus belajar. Susunan atur fizikal dalam kelas juga amat penting supaya kita dapat membuatkan murid tu tidak berasa tidak selesa di dalam kelas. Itu antara peranan guru lah yang perlu dimainkan semasa di dalam kelas. Terima kasih Puan Nur. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang dikongsi oleh Puan Nur tentang susunan atur fizikal ini sebenarnya sangat mempengaruhi murid. Jadi saya nak tanya kepada Mazlin yang sedang menjalankan kajian ini kan. Pada pendapat Cik Mazlin sendiri, apakah sebenarnya kebaikan susun atur fizikal abad ke-21 ni? Okey, berdasarkan kajian yang telah saya buat ni, bagi saya susun atur fizikal abad ke-21 ni sebenarnya banyak memberi kebaikan kepada murid, terutamanya kepada murid yang kurang aktif di dalam kelas. Ini kerana murid yang kurang aktif di dalam kelas itu akan diletakkan di hadapan. Jadi bila seseorang murid yang kurang aktif itu berada di hadapan, jadi dia akan lebih fokus di dalam kelas dan juga boleh lebih berinteraksi dengan guru. Okey, terima kasih Cik Mazlin. Saya sangat bersetuju apabila murid yang kurang aktif, seperti saya juga sewaktu di zaman sekolah kurang aktif di dalam kelas. Jadi saya lebih suka untuk duduk di hadapan kerana lebih fokus dengan apa yang diajarkan oleh guru. Terima kasih Cik Mazlin. Okey, seterusnya saya akan mengajukan soalan dari kepada pihak kementerian iaitu Datuk Nazihah. Sebagai pihak kementerian, apakah cara untuk memastikan pentadbiran bilik darjah ini dilaksanakan dengan berkesan oleh seorang guru? Okey, baik. Terima kasih kepada Wali. Soalan yang sangat tepat dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Seperti yang kita tahu, Kementerian sentiasa komited untuk memastikan pendidikan negara sentiasa membangun di masa hadapan demi negara tercinta. Jadi pihak kementerian telah menyediakan pelbagai strategi dan juga program untuk memastikan guru-guru ni sentiasa bersedia dan sentiasa peka untuk menghasilkan penyusunan bilik darjah yang sangat kondusif kepada para pelajar mereka. Okey, terima kasih Datuk Nazihah atas perkongsian. Okey, seterusnya saya akan ajukan kepada Puan Syuhairah. Jadi pada pendapat Puan sebagai seorang guru cemerlang, bagaimanakah pusat pembelajaran ini sebenarnya dapat meningkatkan pencapaian murid di sekolah? Okay, terima kasih atas soalan. Pada pendapat saya sebagai guru cemerlang, dengan adanya pusat pembelajaran memang sangat-sangat membantu murid dalam kelas untuk mendapatkan maklumat dan juga boleh jadikan sebagai bahan rujukan pada mereka masa belajar. Selain kiranya mereka ada masa yang terluang, mereka juga boleh gunakan peluang itu dengan sebaik mungkin untuk belajar. Dan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan prestasi mereka dalam kelas dan juga dapat meningkatkan pencapaian sekolah. Okey, terima kasih Puan Syuhairah. Seperti yang kita tahu, sebenarnya bahan pembelajaran itu sendiri sebenarnya mempengaruhi perhatian serta kefahaman murid. Jadi saya nak ajukan soalan ini kepada Puan Raslinda. Sebagai seorang pengetua, pada pendapat Puan, bahan pembelajaran yang bagaimanakah sebenarnya dapat membantu pengajaran menjadi lebih menarik fokus minat pelajar? Terima kasih Cik Moderator atas soalan tersebut. Pada pendapat saya, bahan yang lebih dapat menarik fokus pelajar seseorang guru tersebut perlu menggunakan kaedah yang berbeza semasa sesi pembelajaran, di mana guru-guru menggunakan bahan pembelajaran yang kreatif, menggunakan warna cerah. Selain itu memperuntukkan masa rehat jika sesi pembelajaran tersebut memakan masa yang panjang kerana murid-murid akan hilang fokus dan cepat bosan. Selain itu menggunakan kaedah ganjaran untuk menarik perhatian murid, iaitu terdapat dua bentuk ganjaran, yaitu bentuk penubuhan positif dan penubuhan negatif. Di mana dalam positif ini seperti hadiah, dan manakala yang penubuhan negatif berbentuk denda, dan di mana kedua-duanya memberi dorongan dan motivasi dalam setiap pembelajaran sebagai bahan untuk menaikkan semangat murid-murid tersebut. Sekian itu.
Okey, saya sebenarnya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Puan tentang apabila seorang guru itu memberikan pujian, ia pastinya akan mendorong sikap murid untuk ke arah yang lebih positif. Jadi sebenarnya banyak lagi yang ingin kita bincangkan pada hari ini, tetapi masa sudah pun menceburui kita. Sekarang kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Jadi sebelum saya mengakhiri rancangan kita pada hari ini, terima kasih lagi sekali saya ingin ucapkan kepada panel-panel yang sudi untuk meluangkan masa bersama Nasi Lemak Teh Ubeng. Okey, terima kasih. Kesimpulannya, pengurusan bilik darjah seharusnya menjadi aspek yang penting dalam usaha ke arah sistem pendidikan yang terbaik selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan telah pun menampakkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dan memberi impak yang besar kepada sistem pendidikan di Malaysia.